السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima dan dikirap olehnya, dan balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Apabila kita dikirap Allah sebagai hamba-hambanya, Allah nak bagi syurga bagi kita, yang di mana terdapat sesuatu yang tak pernah kita lihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah diminta dalam hati kita pun tak dapat. Ini Allah janji dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itulah. Fiha, di dalamnya, artinya syurga, di dalam syurga. Ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun kita tahu. Kalau saya nak menceritakan, nak bayang pun kita tahu. Itulah hebat dengan syurga yang Allah janjikan. Mudah-mudahan kita ada ilmu dan dapat mengamalkan ilmu itu untuk
matlamat kita yang terakhir, iaitu syurga. Bila dapat syurga, tak ada takut, tak ada susah, tak ada bimbang, tak ada duka cita. Seronok, bahagia je. 8 syurga Allah sediakan. Yang paling best, yang paling canggih namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnin. Yang ketiga namanya Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal, khuld, kekal. Yang ketujuh namanya Darul Jalal ataupun Jannatul Jalal. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Itu 8 syurga Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kedua-dua itu mesti nak ada ilmu. Beriman ada ilmu. Rukun iman yang 6 kena ada ilmu. Percayakan Allah, kena kenal siapa Allah Ta'ala, kena tahu sifat yang wajib, kena tahu sifat yang mustahil, kena tahu mana sifat yang harus. Nak ada ilmu mereka tu mesti ada dalil. Nak beramal soleh, apa saja kita buat ikut cara Islam. Namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Jadi nak beramal kena ada ilmu, nak semayang kena ada ilmu semayang, nak puasa kena ada ilmu puasa, nak zakat kena ada ilmu zakat, nak kahwin kena ada ilmu pernikahan, nikah kahwin, nak berniaga kena ada ilmu berniaga, nak bermasyarakat kena ada ilmu pergaulan, nak mendidik keluarga kena ada ilmu pendidikan. Semua dengan ilmu. Bila ada ilmu, barulah Allah terima ibadah kita. Bila Allah terima ibadah kita, maka kita akan digolong dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Hadiahnya tak lain tak bukan melainkan syurga. Kerana bila kita ada ilmu dan amalkan ilmu itu, kita jadi orang yang bertakwa. Bila bertakwa, Allah jamin keselamatan dunia dan ke di akhirat. Di dunia Allah jamin selamat, di akhirat Allah jamin selamat. Di dunia Allah kata apa? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin. Ini semua orang nak hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sembarang masalah yang dihadapi olehnya. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada Tuhan bagi rezeki. Syarat bertakwa. Itu di dunia, di akhirat pun Allah jamin juga. Macam mana Allah jamin di akhirat? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat, maqam yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga terdapat air yang berpacutan. Baik tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita, iaitu bab yang ke-13. Kita masuk dalam bab baru pagi ini. Kebetulan betul kita dekat dengan perkara yang kita hadapi, iaitu puasa. Tajuk kita pagi ini puasa, dan tak lama lagi kita akan puasa. Malam tadi kita menyambut Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Bermakna 2 minggu lagi puasa lah kita. Jadi betul-betul bulan kita akan bicara pagi ini tentang puasa. Bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Kenapa puasa? Allah firman Al-Quran macam mana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Belum baca kitab lagi ni. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan, seperti mana diwajibkan ke atas mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita faham tuan-tuan dan puan-puan bahawa puasa itu Allah datang kepada kita untuk melatih kita, untuk membimbing kita, untuk membantu kita
supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Tadi dah sebutkan dah. Jadi puasa melatih kita, memandu kita, memimpin kita, mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru selamat dunia dan akhirat. Ini janji Allah Ta'ala. Jadi puasa kalau kita ikut betul-betul latihan-latihan di bulan Ramadan ini, memang kita boleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuba tengok latihan-latihan di bulan Ramadan. Tak payah baca kitab bagi yang senang ya. Akan datang kita baca. Lepas kaya kita baca kitab ni. Ya. Apa latihan-latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan? Ya, di antaranya dilatih kita dengan banyak semayang. Ada satu jenis semayang hanya ada di bulan Ramadan, tak ada di bulan lain, yaitu semayang tarawih. Semalam 20 rakaat, sebulan 600 rakaat. 20 kali 30 600. Banyak tu tuan-tuan. 600 rakaat. Jadi malam 20 rakaat, 20 rakaat, 20 rakaat, sikit punya banyak. Orang yang banyak semayang itu tu kita tenang. Jadi dia puasa dia pergi. Orang yang banyak semayang, apa janji oleh Allah Ta'ala? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang banyak semayang, sesungguhnya apa kata Allah? Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang maksiat. Kalau kita semayang, kita akan tercegah daripada perbuatan keji. Tak ada buat berlaku benda-benda yang dikeji. Tak ada berzina. Tak ada ngambil minum bekor. Tak ada mencuri, tak ada merampak. Kerana dia tercegah, semayang itu tercegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. 600 kali semayang, 600 rakaat. Sikit macam-macam tu. Dan Allah ada janji, yang janji juga Allah. Apabila dia semayang, dia tercegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Cuma realiti kehidupan, ada juga orang yang semayang-mayang ambil nebeko juga. Mayang-mayang, mumpat-mumpat juga. Mayang-mayang, bakhil-bakhil juga. Mayang-mayang, rasuah ambil juga. Ya, mengapa ini berlaku? Tuhan mungkin janji kan? Tuhan mana pernah mungkin janji. Mengapa berlaku? Mengapa semayang-mayang juga, maksiat buat juga? Mayang-mayang juga, fahsya buat juga. Kena cek balik semayang kita. Cek balik semayang kita. There must be something wrong in the way you pray. Bila dia semayang, dia memang tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa berlaku juga? Tengok, kadang-kadang semayang kita tu tidak diterima oleh Allah Ta'ala kerana kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam semayang. Di antaranya bacaan kita, di antaranya gerak-geri kita, membatalkan sembahyang kita tak sedar, atau kita tidak ikhlas. Nak diterima sembahyang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama mesti cukup rukunnya sempurna, bilangan cukup, bilangannya cukup. Yang kedua mesti betul. Bacaannya kena betul, gerak-gerinya kena betul. Ini kadang-kadang bacaan pun salah. Dalam sembahyang rukun qauli ada 5. Rukun qauli, rukun sebutan, mesti disebut, dalam hati tak sah. 5 rukun qauli tu kena sebut betul-betul. Kerana kita melibatkan ayat Quran. Selalu yang kita baca ayat Quran, walaupun ada juga yang bukan ayat Quran kita baca, tapi kena sebut betul-betul. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah 5 ya.
Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. Kena sebab betul-betul takbiratul ihram tu kena sebab betul Allahu Akbar. Keluar angin, hamas. Nah, ada yang buat Allahu Akbar. Begini, kena tak Allahu Akbar. Apa kebar keluar? Kalau kan? Kau tu bukan kalau. Allahu Akbar. Kita panjang menebar. Bila sebut tak betul takbiratul ihram, tak betul sebutannya, tak betul takbiratul ihramnya. Bila tak betul takbiratul ihramnya, rukun dah salah. Bila salah rukun macam tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang macam tak sembahyang. Bila tak sembahyang itu yang melakukan fasad munkar. Karena dia macam orang tak sembahyang. Cuma satu takbiratul ihram. Yang kedua apa? Fatihah. Kadang-kadang Fatihah tu mula ada salahnya. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang benarnya. Ini dah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Milah tu nama orang, tuan-tuan dan puan. Yang milah balik tabiat tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 satu itu. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang betulnya, yang salahnya alham, mana datang Allah. Allah atau bentuk lam tu kan qalqalam. Lagi yang banyak salah Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin tengah wirid. Mayang ida tengah wirid kalau betul. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin waqaf ida wasal ida. Patutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik apa? Malik Yaumiddin. Baru betul. Kalau nak sambung pun boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Baru betul. Ini dah Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Tambah kalau yang zuhur, yang asar, tak berbunyi. Nak laju itu Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Macam mana semayang tu boleh mencegah perbuatan fahsyat dan munkar? Cerita Fatihah. Banyak cerita Fatihah ni. Yang ketiga, rukun qauli, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kena baca betul-betul. Walaupun dia bukan ayat Quran, tapi dia rukun. Bila rukun itu kena baca betul-betul. Nah, kadang-kadang mula-mula ada salah. At-tahiyyah. Apa at-tahiyyah? Patutnya at-tahiyyah. At-tahiyyatul mutaqiyyah, bukan at-tahiyyah. Ada satu dia tu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Satu ta satu ta. Tu thayyibatu lillah. Lillah. Jangan tu lillah aja. Dia mad arif tu sukun kena 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Paling komanya 2 harakat. Dengar dialog. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Oh betul. Nah, kadang-kadang begitu lah. Tu lillah aja. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Toh begini. Itu baru satu. Yang kedua banyak masalah ni, Pak. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Itu yang betul. Yang salah banyak orang tu betul lah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka tu 2 harakat. Tak betul tu tuan-tuan. Ka tu jangan sampai 2 harakat. Pendek je. Terus sambut ai. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, betul. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin lihin. Ma'arid sukun. Dengan lihin aja. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Saya bukan nak ajar tajwid kan sama Ustaz Osman nanti. Dia yang buka tajwid kan. Tapi itu sebab kadang-kadang sembahyang kita tidak mencegah daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Mayang-mayang juga. Maksiat buat juga.
Pasal semayang tak sah. Bila semayang tak sah, habis itu macam tak semayang. Itu rukun qauli yang 3 tadi. Baca apa? Tayang akhir. Rukun qauli yang keempat, selawat. Ini tak ada masalah. Tapi jangan sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tak betul ya. Nak betul-betul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima salam. Salam ni pun ada banyak salah tu. Ada sengaja Assalamualaikum. Assalamualaikum. Patutnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru betul Assalamualaikum. Itu hakum tadi ya. Itu rukun qauli yang 5. Baru rukun baru baca ayat qauli je. Rukun fi'li. Berapa ramai manusia yang rukuknya batal. Rukuk batal. Ada spring dulu tu. Tengok saya bila kena. Dia buat berdaya-berdaya. Ya, ada spring tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa kau? Tengok tuan. Allahu akbar. Laju kena turunnya. Apa kau tu? 1, 2, 3. Satu yang turun ada spring tu. Yang lanjut sampai turun. Ada usaha semuanya tu. Ada tak yang buat orang itu? One more time. Ada tak orang buat orang itu? Sebab itu semayang yang tidak mencegah perbuatan fasad munkar. Itu rukuk. Itu yang tak apa nyatanya. Yang nyatanya lah. Allahu akbar subhanallah wa bihamdihi hamdalillah. Nama saya ni kan? Tapi apa? Itu dia. Itu sebab kadang-kadang semayang tidak mencegah dia daripada perbuatan fasad munkar. Tidak lagi banyak. Tidak lagi banyak. Ya Allah ya. Sami Allahu liman hamidah. Bergoyang tangan tu. 3 gerak betul-betul saya batal bayangnya tu kan. Sami Allahu liman hamidah. Lagu nak belakang tu. Itu balik ke depan. 1, 2, 3. Batal kita batal bayangnya tu kan. Tak lagi. Batal ke dah? Ada tak orang buat begitu? One more time. Ada ke tak ada orang buat begitu? Ada. Jangan buat lagi. Ya, yang betulnya macam mana kalau rukuk dia tadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bila dah turun dia jangan langsung turun dah. Yang jadi mantul balik tu atau langsung tu. Itu apa namanya? Ada spring tu. Masa langsung tu kan Allahu akbar. Jadi 1, 2, 3. Ikut mazhab Syafi'i 3 gerak berturut-turut batal malamnya. Ada bangkangan. Has anybody got any objection? Jadi nak buat betul, dia dua gerak aja. 1, 2. Dia terbalik dia. Makin order. 1, 2. Jangan langsung kena turunnya. Dengan 1, 2, 3. Batal. Kecuali dia berhenti tak apa lah. 1, berhenti. 2, tak apa. 1, 2. Itu haduan. Jadi turun sikit 1, tutup balik ke depan. 1. Tapi ada orang berhenti macam tu. Ini ada. Yang dia 1, 2, 3. Sudah turun tuan-tuan. Diam. Stay still. Stay put. Jangan kerak lagi. Jangan tangan aku betul-betul lagi tau. Ini ada buat gantel betul. Sama Allah yang Nabi dah. Tak perlu orang gantel. Tadi tak nak ajak kakak segini tapi pada tajuknya tu. Berikan gantel je. Bergaru tu kalau ada tempat yang tetap kami ni ajar ni tak apa. Tapi di mana ke? Sini dah gantel, tengkuk dah gantel, belakang dah gantel. Di mana gantel? Gantel mana? Itu sebab rukun fi'linya, rukun fi'li
Kena betul-betul. Nah, tujuh huruf fi'il tu kena jangan gerak apa 3 gerak berturut-turut. Nak gerak biar 2 gerak aja yang berturut-turut. Lebih tak boleh. Tidak. Nah, itu semayangnya. Sebab itu kadang-kadang semayangnya tidak mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Sebab semayang baru. Kemudian di bulan Ramadan juga kita banyak dilatih supaya baca Quran. Ya tidak. Ada tak tadabbur Quran? Ada ya, tadabbur Quran. Bila kita baca Quran, baca juga maknanya. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya, saya bukan berarti yang Arab pun. Tapi maknanya ada. Boleh cek. Baru kita dapat amalkan Islam dalam hidup kita. Kita baca tengok mana. Baca tengok mana. Baca tengok mana. Kita akan jumpa satu ayat. Surah Ali Imran. Ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Jadi apa saja kita buat mesti ikut Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Allah punya perkataan lan itu penting, lil abad, sampai bila-bila tak terima. Tak ada harapan kalau tak ikut Islam. Jadi apa saja kita buat ni ikut Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, kunuri kenara ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, berniaga ikut Islam, pendidikan ikut Islam. Apa saja mesti ikut cara Islam. Baru Tuhan terima. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Itu fadilat membaca Quran. Jadi dia akan amalkan Islam tu. Dalam apa juga keadaan hidup, dia amalkan Islam. Tak ada ikut cara lain. Sedangkan perbuatan itu orang tak Islam, orang bukan Islam buat juga. Orang Islam semayang, orang bukan Islam semayang juga. Tapi tak terima di Tuhan. Semayang kalau bukan Islam, dia semayang juga. Orang Hindu semayang, orang Buddha semayang, orang Kristian semayang. Tapi semayang cara itu tak terima di Tuhan. Yang terima Tuhan semayang cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Baru terima. Itu kita baca Quran. Bila kita ikut Islam semuanya, baru diterima Allah, baru jadi ibadah. Semayang jadi ibadah, pergaulan jadi ibadah, ekonomi jadi ibadah. Lagi apa? Berkebun jadi ibadah. Berniaga jadi ibadah, profession dia jadi ibadah. Apa saja. Bila kita ibadah tu, barulah Tuhan terima kita sebagai hamba-hambanya. Karena kita dijadikan Allah itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apa kata Allah Al-Quran? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hamba-hambaku. Jadi itu guna kita baca Quran tu, supaya kita dapat hidup cara Islam. Apa saja kita buat ikut cara Islam, baru diterima Allah Taala. Kita nak apa yang kita buat itu diterima Allah Taala sebagai ibadah. Karena Allah jadikan kita itu untuk beribadah kepadanya, bukan ada cerita, bukan ada sebab lain. Bila kita jadikan diri kita sebagai orang yang menyembah Allah Taala dalam aspek dan segenap aspek kehidupan, barulah kita tu menepati tujuan Allah jadikan kita tu. Itu bulan Ramadan banyak baca Quran. Quran ni kena baca betul-betul. Dengan melajak aja. Dia ada mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, qala. Ada wajibul gunnah. Ini kadang-kadang sakit telinga semuanya. Mim bersatu tak demam. Ada ikhfa, nun jumpa dengan ta tu ikhfa.
Kena dengar, kena belajar betul, kena baca betul. Dan ini Allah suruh. Apa kata Allah? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Ini kadang sakit telinga teman. Pasal tak ikut langsung. Yang panjang dipendek, yang pendek panjang. Quran kena ikut betul-betul. Wajib. Itu kena belajar. Nah, kalau tak betul, berdosa. Di bulan Ramadan latih kita membaca Quran. Yang ketiga, di bulan Ramadan dilatih kita dengan banyak berzikir. Ya tidak? Ya tidak banyak zikir bulan Ramadan? Banyak zikir di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lain. Tarawih sikit banyak zikirnya. Lepas dia rakaat tarawih, yang keempat tu kita berzikir. Panjang zikir tu. Ada tak? Subhanal malikil ma'bud. Ada zikir ke tak? Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuh Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikat wa Ruh. Itu kita ramai-ramai zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kalimah ni tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimah ni kata Nabi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa kata ringan di bibir? Ringan di bibir. Apa kata ringan di bibir? Senang nyebutnya, tak ada berapa insan nyebutnya. Senang benar nyebutnya. Tak ada berkala-kala lidah nyebutnya. Tapi berat pada timbangan. Esok di akhirat bila ditimbang pahalanya berat benar. Siapa tanda angkat tangan? Berat benar pahalanya. Bila berat pahala apa dapat? Apa dapat bila pahala banyak? Allah dah khabar. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Apa saja nak Allah redha. Syarat berat timbangan kebajikan. Jadi selalu nak sebut zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali sebut subhanallah dia pahalanya memenuhi langit dan bumi. Siapa tak nak angkat tangan? Lebih lagi 4 kalimah tadi. Subhanallah walhamdulillah kita puji Allah saja, lain tak puji. La ilaha illallah itu tanda kita mengaku Allah sebagai Tuhan. Syahadah kita. Allahu Akbar, kita menandakan Allah itu sangat agung. Berat pada timbangan tapi senang, ringan di bibir, senang dibawanya. Itu zikir. Orang yang banyak zikir, tuan-tuan dan puan-puan, apa Allah nak bagi? Dan Quran apa? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ada Quran ayat ni? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahui oleh kamu bahawa dengan banyak berzikir tu jiwa akan jadi tenang. Siapa tak nak jiwa tenang? Dalam diri dia tu semua sifat-sifat mahmudah belaka. Ada sifat taubat. Orang tenang, orang tenang sifatnya taubat, sabar, redha, syukur, qanaah. Itu tenang jiwanya. Jadi banyak zikir jadikan jiwa yang tenang. Tak ada nak merampui saja. Ada nak metor saja. Cuma metor saja. Di pejabat metor, di rumah metor, di pejabat di sekolah metor, di pasar metor saja. Tahu metor? Nak merampui, nak marah saja. Ustaz ngajar panjang dong metor juga.
Jenuh nunggunya, tak nak berhenti. Kalau pendek apa? Marah je kan? Metor je. Apa usaha ni? Pendek no, tak berbalik airdrop yang aku bagi tu katanya. Jadi semua tak kena. Apa salah? Anda kan jangan macam itu banyak berzikir. Tenang jiwa tu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dapat sifat sabar, dapat sifat syukur, dapat sifat apa? Redha, dapat sifat qanaah, dapat sifat tawadhu dan sebagainya. Itu orang tenang jiwa tu. Kita nak mati dalam keadaan sabar, kita nak mati dalam keadaan syukur, kita nak mati dalam keadaan redha, kita nak mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadah dan sebagainya. Kita nak sifat-sifat mahmudah, tak nak sifat-sifat mazmumah. Zikir menjadikan kita ni orang yang tenang dulu. Jadi kita ada sifat-sifat yang baik je, tak ada sifat-sifat yang mazmumah tu, tak ada. Itu Ramadan, latih kita supaya banyak zikir. Jadi orang bila dia amalkan Ramadan, yang pertama tadi dia rajin sembahyang dan dia tercegah perbuatan fahsyah dan munkar. Kemudian dia banyak baca Quran, dia tahu faham Islam, dia akan amalkan Islam dalam segenap kehidupan dia. Yang ketiga dia banyak zikir. Dia banyak zikir. Maka akan tenang jiwanya, dia akan mati dalam keadaan sabar, mati dalam keadaan redha, mati dalam keadaan syukur, mati dalam keadaan sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Taala. Itu orang banyak zikir. Yang ketiga, lagi apa? Fadilah bulan Ramadan. Ramadan juga melatih kita supaya sabar, ya kita. Bulan Ramadan tu kita kena sabar. Sabar nak makan, ingin nak makan, tengok orang bukan Islam makan itu pun meleli-leli aja dia nak makan. Tapi dia puasa, sabar. Orang nak tumbuk dengan kita anak ini shaim, sungguhnya aku ni puasa, sungguhnya aku ni puasa. Dia ajar Rasulullah begitu. Bila orang cabar kita akan tahan diri kita daripada melawan. Inni shaim, sungguhnya aku ni puasa, sungguhnya aku ni puasa. Sabar. Ya, nak bersama dengan isteri sabar, siang batal puasa. Sebab orang dulu masa zaman saya muda-muda dulu tak ada kahwin bulan Syaban. Kenapa? Bulan bahaya tu. Kerana bulan Syaban dekat itu bulan apa? Bulan Ramadan. Takut terlajak. Kalau terlajak teruk akibatnya. Jadi orang dulu kalau nak kahwin pun bulan-bulan Syawal. Atau kata lagi tu baru selamat. Rasa selamat. Jadi kena sabar. Sabar untuk bersatu dengan isteri kita, sabar untuk makan, sabar daripada minum, sabar daripada nak bergaduh, sabar lagi. Bila kita sabar, Allah bagi pahala banyak mana, tuan-tuan dan puan. Allah janji mana? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah ya. Dengan banyak bersabar itu, Allah akan beri pahala yang tidak dapat dikira berapa banyaknya. Itu di antara fadilat kita puasa di bulan Ramadan. Dapat sifat sabar. Sabar tak nak kan? Lagi pun tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni jangan buat dosa dah. Apa saja kita buat di bulan Ramadan ni merupakan pahala. Apa saja. Janji jangan buat dosa. Kalau buat dosa bukan ada dosanya, tapi kalau buat apa saja pun dapat pahala. Dan ganjarannya tak terkira berapa banyaknya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu hasanatin bi 20 amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Tu hadis qudsi tu. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Ku di bulan-bulan lain akan kubalas dari 10 hingga ke 700 kali ganda. Paling koman, paling sikit, paling kudi, paling koyok 10 kali ganda. Itu di bulan lain tu. Kecuali puasa. Illa siyam.
Sesungguhnya puasa itu aku punya, kata Allah ya. Puasa itu aku punya, dan akulah yang menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak balas bagi dia. Orang puasa itu bukan dapat 10, bukan dapat 7 kata, bukan dapat 5 kata. Kita tak tahu berapa banyaknya. Aku dia menentukan berapa banyak balasan yang aku nak bagi pada orang yang puasa. Sikit kan hebat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ni apa saja kita buat merupakan pahala. Apa kata Nabi? Naumu shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhunubuhu maghfirun. 5 fadilatnya. Yang pertama, naumu shaimi ibadatun. Tidur orang puasa itu dikira sebagai ibadah. Tidur aja. Kalau dia puasa hari itu dikira sebagai ibadah. Menengkau tidur, berbuih dia masih keluar ya. Dikira sebagai ibadah. Macam dia baca Quran, macam dia zikir, macam dia semayang dan macam itu sebagai ibadah. Padahal dia tidur, dia mengeluh saja. Wasamtuhu tasbihun, dan diamnya seperti orang bertasbih. Dia diam aja. Nengok dinding je. Dengar ada gambar Marilyn Monroe dinding tu. Kosong dinding eh. Macam orang tasbih, macam orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Betul tak? Padahal dia tak keluar pun, dia diam. Wasamtuhu tasbihun. Diam itu adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya diganda-gandakan lagi pahala. Buat benda wajib, Allah akan gandakan 70 kali ganda. Kita buat benda sunat dapat pahala wajib di bulan Ramadan eh? Buat benda yang sunat dapat pahala wajib. Buat benda wajib digandakan 70 kali ganda. Siapa tanda angkat tangan? Saya nak angkat gambar orang tanda. Ni TikTok ni tau. Kita berapa? Wa amaluhu mudha'afun. Yang ketiga. Yang keempat, wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya mustajab kepada Allah Taala. Banyak lebih doa di bulan Ramadan. Lebih lagi waktu malam banyak doa. Garanti dimustajab kepada Allah Taala. Dan Rasulullah pun ajar kita doa di bulan Ramadan tu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni kalau salah. Allahumma innaka afuwun karim, sesungguhnya kamu ya Allah amat pengampun yang maha mulia. Kamu pengampun yang ampun saja, dan kamu maha mulia. Tuhibbul afwa, kamu seronok mengampun dosa hamba-hamba kamu. Kalau dah seronok penuh, fa'fu anni, ampunlah, fa'fu anna, ampunlah kami semua. Nampak tu? Rasulullah ajar kita doa tu. Jadi di bulan Ramadan banyaklah kita berdoa ya. Doa mustajabun. Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan. Ya, siapa tak nak dosa diampunkan, angkat tangan. Kita nak dosa diampunkan? Atau ada orang tak dosa, angkat tangan. Saya nak tengok mana orang tak dosa ni. Jadi 5 fadilat di bulan Ramadan. Yang pertama, tidur dikira ibadah. Yang kedua, diamnya dikira tasbih. Yang ketiga, amalannya diganda-gandakan. Yang keempat, doanya dimakbulkan atau dimustajabkan. Yang kelima, dosa-dosanya diampun. Itu fadilat Ramadan. Last kali tuan. Nak cerita kan sejam lagi boleh. Last kali. Di bulan Ramadan ada satu malam. Tak ada di malam-malam lain. Hanya di bulan Ramadan ada malam ini. Apa nama malamnya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Ini merupakan rahsia Allah. Kita tak tahu. Ya Allah yang tahu. Kita boleh teka-teka. Ada orang katakan bulan di 10 malam terakhir itu datang Lailatul Qadar. Ada yang kata kalau puasa hari Senin setiap Lailatul Qadar malam ini sebagainya. Itu main teka-teka. Ulama-ulama main teka-teka aja. Sebenarnya Lailatul Qadar tu Allah saja yang tahu. Nak sebut Lailatul Qadar, jangan malam Lailatul Qadar, tak betul. Nanti tak kena sebut malam Lailatul Qadar, tak betul tu. Kalau malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar. Laila tu malam. Banyaklah. Padahal Lailatul Qadar berapa malam? Hanya satu malam.
Dia sebut Lailatul Qadar. Kalau sebut malam Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar tak betul. Pada malam itu tuan-tuan dan puan-puan, malaikat turun diketuai oleh Jibril. Dia bawa 4 pandi-pandi, 4 bendera di bawahnya. Satu dipacaknya di Masjidil Haram. Ini cerita kitab ni ada ni. Satu lagi dipacaknya di Masjid Nabawi di mana? Madinah. Satu lagi dipacaknya di Masjid Al-Aqsa di mana? Di Baitul Maqdis. Satu lagi dipacaknya di Masjid Tursina di Mesir. Kemudian bertebaranlah malaikat itu ke seluruh alam. Pergi roh dunia. Pergi ke mana rumah orang yang beriman. Di rumah saya, rumah tuan-tuan, rumah perempuan, semua dia datang. Setiap rumah dia datang. Malam apa tak tahu. Allah yang tahu, dia tak tahu. Malanglah kalau kita dia masa itu kita tengah menari. Malanglah kalau itu tengah berzina. Malanglah ketika itu kita tengah mabuk. Malanglah ketika itu kita tengah nengok video lucah dengan handphone ni. Tengah malang tu. Paling komannya dia tak buat apa-apa, dia tidur aja. Kemudian dia datang. Dia datang bagi salam. Tapi tak dengar kita kalau dia dengar pensan pun. Dia bagi salam kita. Itu pejabat dengan kita, pejabat tangan dengan kita. Kalau kita tidak melakukan dosa ketika itu, dia akan doakan untuk kita. Apa doa tadi? Doa tadi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Dia doakan untuk kita. Itu malaikat rahmat dia datang. Malam itu. Kalau bertembung dengan kita masa itu, pahalanya berapa banyak? Apa kata Allah dalam Quran? Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ya Allah, tidak mengaji matematik apa tu? 1000 bagi 12 berapa? 1000 bagi 12 tahun 12 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83,333333333 tak habis. Ini cikgu matematik pun tahu. 83,333 tak usah kumpulan 3 telah. Dapat 83 tahun jadilah kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Tahun ni dapat 83 tahun, tahun depan dapat lagi 83 tahun, tahun lagi 1 tahun dapat lagi 83 tahun. Yang sudah pun dapat, dulu pun dapat, sebelum ini dapat berapa? Kalau 10 tahun berapa? 830 tahun punya pakai. Tapi tak nak ambil tangan. Itu Lailatul Qadar. Dia datang. Dia bagi salam dari luar tu. Masuk-masuk dia jabat tangan dengan kita. Jangan bayangkan tangan tu ya Allah. Yang itu dapat fadilat seolah-olah dia bersalam-salaman dengan malaikat. Dia akan doa ke kita. Cuma dia tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. Yang pertama, kalau ada rumah itu anjing atau babi tak masuk. Anjing atau babi, ada bela babi dalam rumah tak masuk dia. Ada bela anjing tak masuk dalam rumahnya. Atau ada gambar babi tak masuk dia. Gambar anjing tak masuk dia. Tabung, ada tabung bentuk babi. Dia tak masuk. Ada tabung untuk anjing? Dia tak masuk. Tabung dan tabung duit sikit. Yang pertama. Yang kedua, dia tak masuk rumah orang yang dalam itu ada pemabuk. Ada arak, dia tak masuk. Dia tak masuk. Di rumah tu ada arak, dia masuk. Jadi jangan simpan arak. Jangan minum arak pun, arak tu haram. Tapi ada tak orang Islam minum arak? Ada, dia tak masuk. Kalau simpan botol arak tu. Carlsberg, Bulldog, Champagne, Brandy, vodka, WSOP, konyak, anda tak usah. Nama arak pun habis. Dia tak masuk. Yang kedua. Yang ketiga, dia tak masuk kalau dalam rumah tu ada patung. Ada patung. Tak masuk dia. Ada pun patung mainan kanak-kanak tak apa.
Doraemon tu sepak-sepak dia tendang-tendang lama-lama kita apa? Yang salah ni patung yang dimuliakan. Dia dapat menang pertandingan nyanyi kilauan emas. Dapat patung orang nyanyi. Tahu kilauan emas? Nyanyi orang tua nyanyi. Dari masa hingga ke masa. Dapat menang nombor satu. Dapat patung. Balik rumah letak patung tu dalam lemari. Atas kitab lah tu. Atas Quran lagi tahu ya. Bila malaikat tengok, patung dia. Dia tak tahu. Atau dia mau lepas menang bola sepak. Dapat patung orang tengah nendang bola. Betul tak? Depan rumah tu. Orang masuk nampak patung. Nampak tak? Itu tak masuk dia tahu. Yang ketiga, yang keempat, kalau ada dalam rumah tu orang yang kerana hadar rusuh yang haram. Dia dalam hadar rusuh tapi dengan melakukan benda haram. Tahu hadar rusuh? Dia berzinakan dan sebagainya. Itu tak masuk dia. Itu 4 golongan. Tapi yang tak masuk tu, malaikat apa yang tak masuk tu ada perempuan. Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tu tak peduli, dia letak apa yang ada dalam rumah tu masuk dia. Malaikat apa? Malaikat maut. Lantak simpan apa? Agak bertangki-tangki dalam rumah dia, time dia masuk dia tidak masuk ya. Apa kata Allah? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripada itu pasti akan menemui kamu. Malaikat maut dia tak pergi. Itu 4 golongan. Malaikat tak masuk. Jadi begitulah di antaranya fadilat-fadilat Ramadan yang akan kita tempuh di tahun 2 minggu lagi ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila dekat dengan Ramadan jangan monyong aja. Patutnya gembira. You must always be looking forward towards the coming of Ramadan. Kena menunggu-nunggu kedatangan Ramadan tu. Seronok, ceria. Yang monyong aja, Allah dekat Ramadan ini, puasa apa ni puasa ini. Gila mana dengar kan? Kena seronok. Kena bersungguh-sungguh. Kena menanti-nanti kedatangan Ramadan. Macam kita menunggu kedatangan tunang kita lah. Dia minta orang tunang kan? Macam itulah patutnya. Kalau janji pukul 10 dengan tunang, tu bukan apa nunggunya. Tak jadi. Bukan apa nunggu, janji pukul 10. Itu kan tunang tu dah jadi isteri tak ada. Dengan tunang, janji pukul 10 nak jumpa. Bukan apa nunggu. 8 menunggu, pandai. Pukul 8 dah nunggu, terjemur. Oh, baju merah tu dia. Jadi baju merah, dia pakai merah tu. Dia katanya bukan, apa yang Cina. Begitulah. Menunggu-nunggu, looking forward towards the coming of Ramadan. Patutnya begitu. Tapi kalau dengan isteri, janji pukul 10, apa datang? Pukul 12, apa datang? Begitulah tuan-tuan. Patutnya kita seronok dan kedatangan Ramadan. Jadi sekarang betul hati dulu. Bersedia untuk kedatangan Ramadan. Looking forward towards the coming of Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu kita kan dapat fadilat-fadilatnya. Banyak lagi fadilat ni, tapi tak sempat. Dah dekat papan ya. Cukuplah sekali itu agaknya. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan, kita akan dilatih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, baru ada jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sekian dulu tuan-tuan dan puan. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa yang nak bangkang? Saya bagi peluang. Kalau betul bangkangan tu, saya terima. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah nak balik penuh ni. Saya lagi jauh nak balik ni, kampung. Tuan-tuan dekat ini je. Alright, sekian dulu. Minta maaf lah, nanti akan kita baca bab puasa ni lepas Ramadan tu. Kalau tak padam lah, kalau padam cari ustaz lain banyak ya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.